Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, apa khabar semua ibu ayah yang ada di hadapan saya di IG Anja IG Preschool dan di Facebook Ummul Hafizah. Apa khabar semua? Dan saya doakan semua ibu ayah yang di hadapan saya ini diberikan kebahagiaan dan kebaikan yang melimpah ruah di hari Jumaat yang penuh barakah ni. Jadi terima kasih kepada ibu ayah kerana sudi bersama dengan kami dalam rancangan dari ibu untuk ibu, khas untuk ibu ayah yang sentiasa mencari solusi memperbaiki diri kita ini untuk menjadi ibu ayah yang lebih baik. Masya Allah. Jadi itu harapan kita, termasuk diri saya juga, sentiasa mencari ilmu bagaimana untuk menjadi ibu-ibu yang baik. Jadi specialnya petang ni kita bawakan lagi satu topik yang sangat best untuk ibu ayah semua sebagai menghargai seorang ibu itu. Saya rasa seorang ibu yang bekerjaya ni adalah merupakan aset yang sangat mahal. Bukan saja mahal untuk negara, tetapi sebenarnya untuk anak-anak kita sendiri juga sebenarnya anak-anak kita pun memerlukan kita, tetapi negara ataupun masyarakat juga memerlukan kita. Jadi sebagai menghargai jasa ibu-ibu ini, ibu-ibu yang hebat, super mami ni, kita berikan sedikit ilmu special untuk daripada panel yang sangat hebat juga yang kami jemput, iaitu Dr. Saleha Idris, iaitu Inspirator Psikologi Ibu Bapa. Apa khabar Dr. Saleha petang ni? Tak dengar. Mute. Boleh ke saya cakap? Boleh, silakan. Apa khabar doktor? Khabar baik. Cuma bila buka IG ni, jadi dia ada double suara lah. Macam mana nak buat Dia mengganggu ke ataupun macam mana ya? Kalau mengganggu, kita ni dulu ya. Kalau Saya tak pasti kalau di page atau di Instagram. So sekarang ni saya dah onkan laptop saya ada suara, tapi yang IG saya ni tak ada suara tau. oh ya ke? Tak dengar suara. So kalau saya buka okey ke? Nanti dia mengganggu lah ya. Ada dua double suara kan. Saya okey. Kru macam mana? Sorry sebab ni first time kita buat broadcast untuk dua tools kan, so kita try jugalah. Kru okey ke? IG okey? Page okey? Kalau tak okey nanti kita akan stopkan di IG lah, tapi di FB kita akan kekalkan. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ummul Hafizah. Ummu apa khabar? Tim Anja semua didoakan dalam kesihatan, limpah berkat. Masya Allah, hari ini hari Jumaat 1 Zulhijjah 1 Julai 2022. Kalau kita muhasabah balik Ummu, ni dah Julai ni kan. So dah 6 bulan kita meninggalkan ataupun 2022 meninggalkan kita, betul tak? Betul. So waktu ni lah ibu-ibu berkerjaya nak muhasabah diri ni, ataupun ibu yang tak berkerjaya pun kena muhasabah diri. Even semua orang kena muhasabah diri. Apa yang kita dah buat 2022 ni nak menjelang pula 2023. Okey, silakan Ummu. Jadi sebenarnya menariknya tentang topik hari ini iaitu masa berkualiti ibu bekerja ni bersama dengan anak. So tentang topik hari ini. Jadi saya nak pusing belakang sikit tentang tajuk kita sebelum ni iaitu ibu bekerja, antara kerja dan keluarga. Jadi lepas banyaklah tips sebenarnya ataupun bagaimana Dr. Saleha sendiri pun super mami juga yang berkongsi macam-macam yang Dr. Saleha buat kan. Tapi kita nak menyeimbangkan ya antara kerja kita. Kita sayang juga kerja kita sayang juga dengan keluarga kita. Tapi kita nak bawa dua-dua tu. Jadi telah dikongsikan oleh Dr. Saleha minggu lepas ya. Jadi minggu ni kita nak cerita tentang masa berkualiti. Bila sebut tentang masa ni memang orang kata tu sangat mencemburi kita lah kan. Jadi kadang-kadang tu kalau anak kan kita bekerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad je kita bersama dengan anak-anak kita kan. Itu pun kadang-kadang ada juga kerja yang kita kena buat. Jadi
Doktor, saya nak tanya soalan ayah. Jadi tapi ibu ayah juga yang ada di IG ke di FB ke yang ada persoalan ataupun nak kongsikan apa sahaja, boleh, sebab kita sembang-sembang je, konsep kita ni sembang-sembang. Jadi sembang-sembang boleh sharekan bagaimana nanti ibu ayah spend masa berkualiti dengan anak pun boleh juga kongsikan dengan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua ibu ayah yang mendengar bersama kita petang ni. Jadi Dr. Salihah, soalan saya, jadi apa sebenarnya maksud masa berkualiti tu, apa maksudnya? Okey, so bila kita cerita tentang quality versus quantity lah. Jadi quantity ni adalah jumlah masa. Contoh kalau quantity kita kata jumlah dalam 1, 2, 3. So kita boleh ukur quantity tu. Jadi kita boleh ukur dalam nombor. Contoh kita kata kita berada dengan anak kita 2 jam. Kita berada dengan anak kita 3 jam. Kita berada dengan anak kita 24 jam. Jadi itu kuantiti. Jadi persoalannya, apakah kuantiti ini dapat dalam kuantiti ni kita ada masa yang berkualiti. Jadi apa maksud berkualiti itu? So kualiti, kalau saya tak adalah nak sentuh kamus dewan ke kamus bahasa ya umum ya. Jadi saya terus kepada conclusion dia, kualiti ni adalah suatu perkara yang kita lakukan, maka ianya dapat memberi impak yang baik, yang positif kepada diri kita sebagai ibu yang bekerja, kepada anak kita, kepada suami kita, ataupun kepada orang yang di sekeliling kita. Itu namanya kualiti. So contohnya macam saya kata tadi, kita dah berada dalam tahun 2022 bulan Julai. Jadi kita tengok balik 6 bulan ni, apakah kita ada membuat sesuatu perkara yang memberi impak yang baik kepada diri kita dan orang di sekeliling kita. Ataupun dalam bahasa pendeknya kita boleh kata, kita nak ukur kejayaan kita. So kita mula sebutlah kejayaan-kejayaan kita. Contoh kita ibu yang bekerja. Jadi kita dah sebut, aku dapat masak untuk anak aku, masak rendang. Contoh selama ni tak pernah masak rendang, sekali je masak rendang. Tapi itulah yang anak kita ingat. Saya masih ingat Umul, masa raya tahun lepas, tiba-tiba kita diumumkan kita tak boleh raya kan. Kita tak boleh raya, maksudnya kita kena duduk kat rumah. So saya pun dah order ayam, dah order apa, jadi saya pun masak dekat rumah. So bila anak saya yang umur 9 tahun, sekarang dia dah 10 tahun lah, yang bongsu ni, dia kata, mama buat apa kan? Saya kata, mama masak. Mama pandai masak ke? Sampai dia cakap macam tu. Kata, mama pandai masak ke? Mama pandai masak lah. Tapi dia tak pernah nampak saya masak. Jadi saya nak bagi tahu, masa saya yang tidak masak itu, saya gunakan pada perkara lain. Contoh, saya cakap kat dia, so mama pandai apa? So dia kata, mama kalau tak masak, mama buat PhD, mama buat thesis, mama ceramah. Jadi dia tahu benda-benda tu, tapi dia tak tahu mama dia, dia ingatkan mama dia tak pandai masak. Jadi itu yang saya nak bagi tahu, bahawa kualiti masa yang kita lakukan bersama-sama. Tapi ada je momen-momen kita masak bersama, kan, kita lipat baju, bermain bersama. So itu maksudnya kualiti. Apakah perkara yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu memberi impak yang baik atau impak yang positif kepada diri kita dan keluarga, anak-anak dan suami kita atau orang yang berada di sekeliling kita. Contoh macam katalah saya masih ada ayah, ibu saya dah meninggal, mak saya dah meninggal, saya ada ayah. Jadi saya kena tahu setiap hari saya kena call ayah saya, sebab kita dah tak duduk dengan ayah, so kita call ayah kita, kalau tak 2 hari sekali, setiap hari, 3 kali sehari. So at least kita mesti call ibu bapa kita. Yang ni yang kita panggil sandwich generation lah. Sandwich generation ni maksudnya umur dekat atas kita ni ada tanggungjawab anak-anak, dekat bawah kita ni ada tanggungjawab untuk jaga ayah, ibu, mak ayah kita lah. So kita panggil sandwich generation. Jadi kita berkorban untuk anak-anak kita, kita berkorban untuk ibu bapa kita juga. Jadi itu contoh yang saya sebut sebagai quality.
Okey, Masya Allah. Jadi tadi kan saya tersentuh bila bila anak tadi tu kan, bila anak bertanya kan tentang mama pandai masak ke tadi tu kan. Jadi macam saya pun tersentak betul kan, rasa macam setiap petang tu kadang-kadang tu by order je kan. Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan ada lepas kelas ni, lepas program petang ni ada, yelah diri saya pun ada juga perubahan yang lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan lah ya. Jadi soalan saya seterusnya lah untuk Dr. Salihah kan. Jadi antara kuantiti tadi kan, kuantiti dan kualiti masa ni mana sebenarnya yang lebih penting antara dua tu, kuantiti ataupun kualiti? Okey, Umur, sebelum tu saya nak cerita pasal masak. Sebab saya ni kalau nak dikira antara suami saya dengan saya ni pun pandai masak. Tapi sebenarnya yang lebih pandai tu suami saya lah. Maksudnya dia ada masak nasi biryani, nasi Arab, itu saya tak reti. Saya pandai masak untuk anak-anak makan supaya kenyang tu je. Tapi maksudnya dah lama lah tak pandai masak. Cuma kita ibu-ibu yang bekerja ni, saya nak beri tahu dan share, kita jangan terasa macam sebelum saya jawab Umur punya soalan sebab saya pernah saya jumpa satu orang makcik ni, Umur, dia pun tak berapa nak pandai masak. Dia lebih kurang umur dia dah 60 lebih lah. So masa dia ada anak, dia kerja, so suami dia lebih pandai masak daripada dia. Tapi sudah tentu dia pun membantu, dia tolong. Contoh kalau suami saya masak, saya membantu suami saya. Kita tak adalah jadi macam sebahagian orang lelaki kan, bila isteri masak, sibuk kat dapur, dia pula baca surat khabar. Dulu baca surat khabar, sekarang tengok handphone kan. Kita still membantu, tapi kita tak involve bahagian garam, gula, semua tu lah. Jadi bila saya tengok makcik ni, anak-anak dia pun berjaya juga. Cuma dia pun kata dia jarang masak. So anak-anak dia pun berjaya. Tapi nak dikira dia dapat menantu dia pandai masak. So menyebabkan sampai sekarang lah dia tak pandai masak. Sebab menantu dia pula rajin masak. Jadi saya nak bagi tahu macam yelah, masakan tu orang kata boleh merefleksikan kasih sayang. Tapi kita wanita-wanita berkerjaya sekarang, kalau mana kita mampu, kita buat. Kalau tak mampu, tak apa. Macam tu lah Umur Hafizah ya. Okey Umur. Jadi saya nak bagi tahu makcik ni walaupun dia tak pandai masak, tapi dia still ada keluarga, anak-anak yang baik, yang bahagia, itu. Jadi ibu yang bekerja, sebab tu minggu lepas saya cakap jangan salahkan diri. Jangan rasa bersalah kepada diri tadi kan. Sebab kita ni lain sikit. Jalan hidup kita ni berbeza dengan jalan hidup mak-mak kita, berbeza dengan jalan hidup orang lain. Jadi saya pernah ingat tadi pagi pun saya teringat, saya kata betul ke kalau masa berkualiti ni mak kena masak aja kan. So saya terfikir masa arwah mak saya meninggal, saya sempat cakap dengan mak saya, yelah bila mak kita dah sakit kan, kita terfikir apa masakan yang mak aku selalu buat yang kita ingat kan. Saya sebenarnya tak ingat sangat masakan apa yang mak saya masak, kecuali yang saya ingat memang rendang tu saya ingatlah hari raya. Yang kedua ialah saya kata kat mak saya, mak kena sihat, mak bangun, mak masak goreng ikan kembung je, letak dengan kicap. Saya rasa itu yang paling sedap mak masak. Masa tu mak saya memang dah orang kata dah nazak lah, tak berapa nak sihat sebenarnya. Jadi saya sebut tu pukul 10 Umur, mak saya meninggal pukul 5 petang. Maksudnya benda yang saya ingat sangat yang mak saya masak tu kan. Jadi saya pergi sekolah agama pun saya ingat mak saya masak ialah goreng telur, letak kicap je. Yang tu paling sedap saya rasa. Jadi walaupun kita ni wanita berkerjaya, jadi apa yang kita boleh buat yang terbaik untuk anak kita, itu yang kita buat. Yang penting datangkan dengan hati yang rasa ikhlas dan hati yang rasa sayang pada anak. Saya itulah. So soalan yang Umur tanya tadi, mana yang penting, kuantiti ke kualiti? Sudah tentu bila kita menjadi ibu yang berkerjaya ni, kita tak cukup ataupun kita kata kita tak ada masa-masa yang kita perlukan untuk bersama dengan anak. Contoh mungkin waktu anak kita tidur, dia nak sama dengan kita tapi kita outstation. Contoh semalam saya baru balik daripada Melaka, ada program. Kan ni minggu depan hari Jumaat saya nak pergi Kemboja pula 10 hari umur. Masya Allah 10 hari.
bukan senang nak tinggalkan family kan, tapi anak-anak tahu, kadang-kadang yang anak bongsu saya sebutlah nak ikut kan, tapi tak boleh ikut. Saya kata insya-Allah. Cuma contohlah kalau yang macam saya keluar untuk tempoh yang lama, saya akan bawa mereka, lapangkan masa bersama mereka dahulu. Mungkin kita pergi jalan-jalan, membeli belah, ataupun kita macam pergi makan-makan dekat luar, ataupun kita ada aktiviti kat luar, kita pergi pantai, bawa dia berjalan. Itu contohnya. Maksudnya tadi kita kata kuantiti atau kualiti yang penting. So kita tahu wanita berkerjaya sudah tentu mereka kurang masa bersama anak-anak. Mereka bukan 24 jam bersama dengan anak-anak. Jadi mereka perlu bahagikan masa antara kerja mereka, antara anak, suami, diri sendiri, masyarakat. Banyak kan umur kan? So rasanya 24 jam bahagi dengan 5 atau 4, tolak waktu tidur 6 ke 7 jam. Ada orang kata tidur kena 2-3 jam, tapi kami dalam psikologi, dalam subjek, kita ngajarlah subjek ni, subjek biopsikologi atau fisiologi psikologi, manusia kena cukup tidur. Dan bila tidur ni sebenarnya dia juga berfungsi dalam bahagian tubuh dan otak kita, yang mana bila kita dapat tidur yang cukup, ada satu hormon, nama dia hormon melatonin, hormon tidur. Dia akan dirembeskan. So hormon tidur ni dia dirembeskan dalam waktu kita mendapat tidur yang dipanggil deep sleep. Tidur yang apa deep sleep ni? Tidur nyenyak. Tidur yang nyenyak sangat, yang orang kejut pun kita tak bangun. So hormon melatonin ni akan keluar. Hormon ni dia bagus untuk wanita juga. Supaya wanita ni tak ada, hormon ni dia akan membantu kita halang daripada penyakit. Contoh kanser. Kan kalau kita bekerja tapi kita asyik sakit je, nak buat apa juga. Kan? So tidur ni pun sangat penting lah. Jadi 24 jam, katalah bahagi 4. Anak, suami, isteri, anak, suami, kerja, masyarakat, mungkin ibu bapa atau keluarga kita, keluarga mertua semua. So bahagi 5. So itulah dengan call kita, kalau dengan mak ayah kita, mak mertua, ayah mertua kita, saya ni mak ayah mertua dah tak ada umur sejak kahwin. Jadi adik-beradik suami ada 8 orang. Jadi kat situlah kita tumpahkan kasih sayang. Jadi kita dengan mak ayah kita call, kalau kita berdiskus dengan adik-beradik macam mana nak jaga mak, macam mana nak jaga ayah contohnya. So kalau dengan anak, pastikan macam keperluan sekolah dia. Contoh anak nak masuk nak masuk pertandingan, dia akan bagi tahu kita, mama lagi anak-anak duduk asrama kan, mama kakak nak bertanding chess, abang nak bertanding bola tampar, ni nak bertanding bola sepak, ni nak bertanding apa lagi, bola sepak, bola tampar. Anak ramai kan, bola tampar, nombor 1 bola sepak, nombor 2 main apa badminton, nombor 3 main chess, nombor 4 nombor bola tampar. So saya tanya mereka apa yang diperlukan, apa yang nak beli. So itu pun mereka tahu. Kita ambil berat tentang mereka, kita bukanlah tak peduli. Tapi kalau kita ada yang masa yang banyak dengan anak, tapi kita sama juga, kita asyik tengok handphone ataupun kita tak layan mereka, kita sibuk dengan kerja. Bila mereka kata, mama ni isi borang, tak payah isi, kau lah sendiri isi. Anak pun macam, apa mama ni dah tak sayang aku ke? Kan? Ataupun mereka kata, mama kakak masuk pertandingan ni. Okey, masuk je lah macam tu kan. Kita tak ada macam, kakak perlukan belikan papan chess ke nak praktis, atau macam mana kakak nak praktis, atau apa pakaian yang kakak nak pakai, ataupun main bola tampar, perlu tak nak beli penghadang ke, bola tambahan ke. So nampak kita support mereka. Daripada situ, itu yang kita panggil sebagai kualiti. Kan? Kita ada 24 jam, tapi kita buat tak tahu dengan anak kita. Kita macam buat perkara lain. So itulah yang tidak baik dan tidak produktif, masa yang tidak produktif lah. Okey. Okey ke Umur? Jadi maksudnya berikan perhatian itu pada anak-anak itulah sebenarnya kualiti yang diperlukan untuk anak tu, ya betul ya doktor?
Betul. Saya masih ingat masa saya sekolah menengah dulu, saya ada baca satu majalah seorang ustaz ni lah. Dia sangat sibuk. Dia sangat sibuk dan dia memang mengaku dia tak sempat nak tengok anak-anak dia. So, dia perlukan bantuan support daripada isteri dia. So, jadi apa yang dia buat, kalau dia ada masa dekat rumah, apa yang dia akan buat, dia akan tanya anak dia tentang Al-Quran. So, dia tahu macam anak tahu ayah sangat menitik beratkan solat Al-Quran. Solat Al-Quran sebab walaupun kita mati nanti umur, dua perkara ini yang jaga anak kita dan cucu-cucu kita. Kalau anak kita solat, anak kita dengan Al-Quran, insya-Allah benda ni akan menjadi panduan yang terbaik. Jadi untuk orang Islam juga, kalaulah kita ni sibuk, macam saya cakap, saya tak ingat saya cakap ke tak minggu lepas, saya akan pastikan anak-anak saya memang pandai baca umur 4 ke 5 tahun. Umur 7 tahun, umur 7 tahun mereka dah masuk Al-Quran. Sebab saya fikir kalau saya mati, anak-anak saya boleh baca Yasin untuk saya. Itu je. Walaupun kita sibuk sana sini kan, saya bagi tahulah ramai ibu-ibu kat luar, kita sibuk sana sini, tapi yang penting tengok perkara yang pertama iaitu Al-Quran. Anak-anak kita tak akan berjaya bila mereka hanya sibuk buat TikTok. Saya tak kata TikTok tu tak bagus. Maksudnya walaupun dia bersukan, main bola tampar kan, tapi yang sampai pada kita ialah Al-Quran dan solat dia. Bukan bola tampar, bukan chess. Saya bagi tahu kat anak-anak macam tu. Tak tahulah betul ke apa yang saya bagi tahu, tapi yang saya ingat memang kita akan meneruskan pahala di dalam alam kubur ni apabila kita faham dan bantu anak-anak kita hidup mereka ke arah hidup yang beragama, hidup ke arah hidup Qurani. Sama juga dengan Anja kan, sangat menitik beratkan tentang Al-Quran. Betul tak? Betul. Jadi sebab kita faham fungsi Al-Quran ni bukan masa kita hidup je, tapi sampai kita mati nanti. Baik, bila Dr. Saniha kongsikan masa tu pastikan anak tu bersama dengan Al-Quran tu kan, untuk ibu-ibu yang berkerjaya ni, saya pun sebenarnya ada tanya satu prof ni kan, satu prof dekat USIM, saya tanya dia lah sebab saya tengok dia pun seorang ibu yang berkerjaya, tapi benda yang pertama sama dia buat macam Dr. Saniha buat ni, maksudnya Al-Quran itu dipentingkan. Maksudnya saya tanya dengan dia, memang Al-Quran ke target prof ni untuk anak-anak? Dia kata, dan dia kata, dia cakap dengan saya, umul, apa lagi yang kita boleh bagi untuk anak kita ni? Dia kata, Al-Quran je lah yang kita boleh bagi. Apa lagi? Dia cakap macam tu. Jadi bila saya tengok begitu kan, seorang ibu yang bekerjaya, yang sibuk, tetapi apa yang paling penting bagi dia adalah Quran tu jangan lepaskan pada anak-anak kan. Jadi Masya Allah kan. Jadi ini kekuatan juga lah untuk saya juga untuk pastikan anak-anak ni kita nampak depan mata kita dia pegang Quran setiap hari. Jadi seterusnya doktor, jadi ibu ayah adakah yang nak bertanyakan soalan? Boleh ada soalan ataupun nak sharekan apa aktiviti kat rumah buat kan? Boleh juga kongsikan di FB ataupun di Instagram ya. Jadi soalan seterusnya, apakah apa tu aktiviti yang untuk terisi dalam semasa kita bersama dengan anak-anak ni? Sebenarnya aktiviti apa yang sesuai lah. Tadi saya rasa antara prioriti utamanya Al-Quran. Yang seterusnya apa lagi doktor? Okey, untuk aktiviti ni saya bahagikan kepada beberapa apa dipanggil beberapa kategori lah. Pertama, masa beribadat. Okey, masa untuk beribadat. So ibadat ni tadi termasuklah Al-Quran, solat, masa untuk berpuasa pun kita masukkan. Apa lagi, usrah, tazkirah, taklim, baca kitab. Walaupun anak-anak kita masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita kena biasakan dengan bi'ah solehah ni. Kita kena biasakan dengan environment yang baik, yang solehah, yang menuju syurga, sakinah, mawadah, warahmah. Kita panggil samawa lah, kalau dalam orang Indonesia disebut samawa kan. Selamat samawa, sakinah, mawadah, warahmah, samawa. Jadi kita nak bi'ah yang solehah. Walaupun kita ni ibu yang sibuk, ibu yang berkerjaya yang sangat sibuk, tidak ada masa sangat dengan anak-anak, tapi bila kita berada di rumah tu, kita kena pastikan suasana tu suasana yang baik. Bila kita ada di rumah, contoh kita panggil sekali anak kita solat maghrib bersama, berjemaah. Kalau si abang dia dah sunat, so kita boleh hormat kat dia. Kita walaupun dia baru umur 8-7 tahun, saya biar mereka jadi imam.
kita ikut kat belakang. Kalau tak sah kita niatlah kita sendiri kan, tapi kita nak tunjukkan yang bi'ah ini. Jadi dalam bila kita anak kita jadi imam, so dia dah diajar untuk merasakan satu sikap tanggungjawab bila dia jadi imam walaupun dia umur 7-8 tahun. Kadang-kadang saya suka je solat dengan anak saya yang kecil-kecil. Masa tu tak sunat pun tapi dia suruh dia jadi imam. Tapi kita niat bukan niat dengan imam lah, tapi kita ikut dia. Kan? Jadi dia akan rasa feel good factor tu dalam diri dia. Itu ibadat. Yang kedua ialah tentang pelajaran dan pendidikan. Okay, pelajaran ni saya nak sentuh, dia pun terbahagi pada dua, iaitu yang formal dengan tak formal. So pelajaran yang formal, kenapa dia perlu memberi titik berat kepada, memberi penekanan kepada pelajaran dia di sekolah, macam kerja sekolah, apa benda semua ni, sebab mereka berada di sekolah Isnin sampai hari Jumaat bermula jam 7.30 sehingga jam 3.30 atau 4.30, 5.30. Jadi kita boleh katakan 12 jam mereka tu, mereka bersama guru, mereka bersama kawan-kawan, mereka di sekolah. Jadi sudah tentu kita nak beri penekanan sebagai support system untuk mereka merasa bermotivasi, untuk mereka merasa self-esteem yang tinggi, keyakinan diri yang tinggi. So sebab tu kita pentingkan juga pelajaran mereka. Sebab tu kadang-kadang ada ibu bapa yang panggil guru tuition untuk datang rumah untuk support anak kan. Contoh kalau macam asyik subjek ni fail, so kita panggil guru tuition. Kita pun tak reti nak ajar juga. Tu contoh pelajaran. Pendidikan ni berbeza. Pendidikan ni ialah pendidikan, apa maksud pendidikan? Educate. Educate ni ialah kita nampak anak kita ni dia ada orang panggil satu transformasi. Contoh, katalah anak kita dulu dia tak pandai menjahit. So sekarang dia dah pandai menjahit. Ini kita panggil sebagai transformasi. Maksudnya kita ajar anak kita kemahiran untuk mereka dalam membina kelangsungan diri mereka. Itu masa ibadat, masa pelajaran, masa pendidikan. Maksud pendidikan untuk mereka berkemahiran. So apa lagi aktiviti-aktiviti yang kita boleh bersama dengan anak? Sebab tu kadang-kadang ada ibu yang hantar anak dia pergi swimming, pergi taekwondo, kan? Pergi mana lagi? Kalau pergi mengaji Quran dekat Ummul Hafizah ni, ini ibadat sebab dia pergi mengaji Quran, kan? Itu masa ibadat. So masa mereka untuk bermain, jadi bermain ni adalah masa untuk mereka bermain. Ini boleh menggalakkan psikomotor mereka, mental mereka, jasmani mereka. So dalam bermain ni saya masukkan sekali senaman lah. Okay, senaman. So ini waktu-waktu dia, dan waktu ini semua kita tanamkan dalam aktiviti-aktiviti ni ialah tentang kasih sayang. Kita masukkan dalam aktiviti ni tentang perhatian, attention pada anak-anak kita. Kita masukkan dalam aktiviti-aktiviti ini perkara-perkara tentang visi misi keluarga, kehidupan berkeluarga. Contoh bila dalam ibadat. So tadi kita tak cukup masa kan, katalah kita pergi kerja pagi pukul 7 kita keluar dengan anak, ataupun anak kita naik van. So kalau kita kata tak sempat lah nak sediakan sarapan, tapi kita kena sediakan sarapan yang berkualiti untuk mereka. Macam bawa 1 biji apple ke, atau kita potong apple tu potong 6, so masuk bekal bagi anak. Ni betul-betul tak sempat lah umur, saya cerita tentang diri saya lah. Kalau mak-mak lain tu, saya bila tengok kawan-kawan saya buat bento untuk anak-anak dia, saya tabik hormat lah. Saya tak mampu lah buat macam tu. Kan? Tapi bila tengok anak-anak dah membesar kan, tapi mereka masih close, rapat dengan mak, ada apa-apa cerita dengan mak, so kita pun rasa macam alhamdulillah, happy kan. So kalau kita tengok anak kita dah start remaja tapi dia start macam menjauhkan diri, kita cuba masuk. Tapi buat masa ni, untuk dalam sesi ni saya cerita untuk anak yang usia 5, 6, 7, 8 tahun. Jadi lagilah anak yang usia 5, 6, 7 tahun ni, tuan-tuan dan cik puan sekalian,
yang mana mereka perlukan ibu di sisi mereka. Sebab perkembangan menurut Erik Erikson, Erikson ni ialah tokoh barat untuk psikologi sosial. Psikologi sosial. Kenapa anak-anak ni waktu dia masuk sekolah, dia tak berani nak mencuba, dia pemalu, dia tak berani nak buat keputusan. Ini semua bermula daripada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Contoh, ini pun berkaitan juga dengan masa berkualiti ni. Tadi saya cerita pasal ibadat kan. Katalah anak kita mengaji. Dia pun baca. Kita cakap, asyik je. Apa saya tak melompat tempat lain? Kita pun cakap, kau ni apa ni? Bodoh sangat. Ini adalah contoh masa yang tak berkualiti. Nanti kita belum masuk lagi tips-tips ibu macam mana kan. Jadi perkataan kita tu sangat memberi motivasi ke ataupun dimotivasi pada anak kita. Motivasi ni semangat, dimotivasi ni tak ada semangat. Jadi asyik mengaji yang ni je. Kenapa tak tukar yang lain ni? Kau ni bodoh sangat. Ini bab mengaji pula. Ataupun anak kita solat. Dia wuduk dia tak betul. So kita macam anak 4, 5, 6 tahun, mereka kan senang ikut. So panggil mereka sama-sama. Sebab tu bila kita berada bersama anak-anak kita, panggil dia sama-sama, ikut je. Okay, ikut mama wuduk, jom kita solat. Jom kita baca buku sekejap. Kita pun pegang buku, dia pun pegang buku. Kan, kata, okay masa ni kita tengok TV sama-sama. Lepas tu, ataupun dia nak tengok YouTube, kita buka YouTube dengan dia, kita baca, apa ni adik tengok apa? Mana contohnya apa mana Masha, mana Bear? Masha and the Bear kan? Mana Masha, mana Bear? Oh Bear ni buat apa? Bear ni kecil ke besar? So kita berkomunikasi dengan anak kita. Yang ni semua saya masukkan dalam pendidikan dan juga pembelajaran. Okey, sekarang pukul berapa Sebab buka 2 ni kan? 3:30. Oh baru 3:30? Masya Allah, rasa dah banyak dah cakap ni. Okey. Panjang masa. Okey, jadi contohnya macam anak kita kan, nanti saya akan kongsikan jugalah tips-tips macam mana nak menggalakkan anak. Tadi saya bagi tahu anak yang umur 2, 3, 4, 5 tahun, kalau mereka tak dapat kasih sayang yang baik, kalau mereka tak dapat galakkan yang baik pada waktu tempoh usia begini, ianya akan mengganggu pembangunan sosial, dipanggil social development, dan juga emotional development, pembangunan emosi anak-anak. Apa pembangunan emosi? Mereka cepat takut dengan orang, mereka tak berani, apa lagi? Mereka rasa rendah diri, mereka tak berani nak buat keputusan sebab yang buat keputusan untuk diri mereka ni biasanya mak dengan ayah mereka. Jadi kita ibu ayah tak beri option, kita tak beri alternatif untuk anak-anak kita untuk membuat keputusan walaupun dia berusia 5, 6 tahun. Contoh kata, okay adik nak baju biru ke baju merah? Kita cakap, adik pakai baju biru, adik pakai baju merah. Ingat tak kalau, ni biasa yang berlaku bila kita ada anak kita masih kecil, kita banyak bagi arahan. Kita bukan banyak bagi, bagi apa umur? Pilihan. Kita banyak bagi arahan dan kita kurang bagi pilihan. So anak yang diberi arahan, dia membesar sebagai orang yang tidak pandai buat keputusan. Dia akan membesar sebagai orang yang takut pada orang. Maksudnya dia ada rasa rendah diri. So mulai sekarang ibu-ibu, kita beri pilihan kepada anak-anak kita. Contoh adik nak makan nasi goreng ke nak makan nasi minyak. Contoh kan. Sama juga boleh. Okey. Jadi aktiviti yang saya sebut tadi tu mesti dicampurkan dengan kasih sayang dan perhatian supaya anak-anak ini dapat membina diri dia, mempunyai pembangunan emosi, pembangunan sosial yang baik. Okey, dalam contoh aktiviti ibadat tadi, macam saya kata, anak memang kita sibuk tapi anak tengok kita memang beri perhatian kepada Al-Quran. Macam saya sebut tadi, anak memang nampak kita solat, tak adalah kita solat. Mama dah solat kat bilik, kau belum solat. Wah, mamanya tak solat. Na'udzubillahi min zalik lah. Kan? So kita ajaklah anak-anak kita solat sama-sama. Ini memang bagus untuk anak yang usia 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun ni, tuan-tuan dan cik puan, memang sangat senang dilentur sebenarnya.
berbanding anak-anak yang umur 12, 13, 14 tahun. Mereka dah hidup dengan gaya mereka sendiri, mereka dah ada cara pandang fikir mereka sendiri, berbeza dengan anak-anak yang usia 3, 4, 5, 6, 7 tahun ni. Walaupun saya kata waktu tu ialah waktu yang sangat kritikal sebab anak-anak kita ni yang usia 3, 4, 5, 6 tahun ni, kita panggil preschool kids kan. Mereka memang perlukan kita. Mama nak makan, kita yang kena masak. Kita yang kena order Grab food. Mama nak pakai baju, kita yang kena cari baju. Kita yang basuh baju. Kan? Tapi waktu inilah anak-anak yang mana mudah kita didik mereka hanya dengan melihat kita, mereka boleh meniru kita dengan baik. InsyaAllah. Okey, jadi sebab tu bila kita solat sama-sama. Inilah masa berkualiti. Lepas solat kita bagi je tazkirah. Saya ingat lepas setiap solat subuh, kalau Sabtu Ahad cuti ataupun lepas maghrib, kita bagi tazkirah. Anak-anak ni dia tidur tahu umum. Sebab dia orang ngantuk. Kan? Lepas subuh, solat-solat lepas tu dia orang ngantuk. Jadi dia orang dengar tu macam tersengguk. Tapi tak apa. Sebab kata-kata yang ayah mereka ataupun mak mereka bagi usrah masa tu, bagi tazkirah, akan masuk dalam subconscious mind mereka. So kita berdoa supaya perkara-perkara ini dapat menjadi penghadang kepada mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. So kita sentiasa tanamkan perkara-perkara yang baik pada mereka. Tapi kalau mereka juga melakukan perkara yang tidak baik, kita kena tingkatkanlah doa. Kita kena banyak berusaha kan, sebab inilah jalan untuk kita ke syurga melalui anak-anak ini. Bukannya mudah. So tadi ibadat, pelajaran. So ambil masa, yang ni saya mengaku saya memang tak sempat. Bila result sampai, saya tahu anak saya dapat tak berapa baik, saya pun akan bincang. Saya tahu apa yang dia tak faham. So saya akan mungkin hire guru tuition. Sebab saya pun tak reti juga nak ajar. Lagi-lagi subjek sekarang ni very tough. Bayangkan anak saya umur 4 tahun dah belajar subjek sejarah dah umur. Umur anak umur apa? Tingkatan 2 dengan tahun 4. Dah jam 4 dia orang dah belajar sejarah kan? Betul. Paleolitik, Mesolitik tu semua dia orang dah belajar. Lepas tu, tapi anak saya yang bongsu ni, umur dah jam 4 ni, dia suka pula subjek sejarah ni. Saya tak tahu sebab cikgu dia bagus ke ataupun dia memang suka bercerita. Sebab dulu kalau saya bersama dengan dia atau ayah dia, kita akan, masa dia kecil-kecil lah, kita akan cakap, hari ni mama nak cerita. Nak cerita apa? Cerita binatang ke, cerita pokok ke, cerita orang. So dia akan pilih cerita binatang. So itu pun kita bagi dia option. Itu contoh je. So itu pelajaran. So kita tengoklah apa yang dia tahu, tanya dia okey ke, macam mana nak mama bantu, apa yang nak mama buat, kan? So pendidikan yang macam saya sebut tadi, contoh kita ajar dia handle mesin basuh, ataupun kalau anak saya yang dulu umur dia 7 tahun dah pandai goreng telur, pandai masak nasi. Punyalah mak dia sibuk kan. Itu contoh dia umur. Jadi dia ada survival skill dia sendiri. Jadi kita tak adalah semua kita buat untuk dia. Ada ibu-ibu yang dia tak suka anak dia buat sebab dia macam, malaslah suruh kau buat ni nanti lambat. Malaslah suruh kau buat ni nanti tak sempurna. Memang benda tu tak sempurna, tapi at least kita dapat mengajar anak kita sesuatu perkara yang kemahiran yang lebih baik untuk diri dia. So jangan ingat kita selamanya hidup dekat dunia ni. Betul tak Umul? Betul. Jadi apa yang kita nak anak kita pandai, apa yang anak kita tak ada, dia asyik manja je kan. Ini berbalik juga kepada parenting skill. Walaupun ibu berkejaya. So parenting skill yang bagus ialah dipanggil authoritarian. Authoritarian ni dia support anak dia, dia tak condemn anak dia, dia support. Jadi selalu anak-anak yang lahir daripada parenting skill mak ayah yang jenis authoritarian ni, mereka akan lebih motivated, mereka lebih optimistik, mereka lebih baik berakhlak dan survival skill mereka tinggi. Berbanding walaupun kita ibu bekerja, tapi kita spoon feed semua anak kita. Manjakan sangat, anak kita nak apa, beli, tu beli, ni beli, ni beli, tanpa ada macam
dialog macam kenapa perlu beli? Mak rasa dah banyak sangat dah kau beli ni kan. Itu contohnya. So ibu parenting skill, kemahiran keibubapaan yang terlampau manjakan anak dipanggil apa saya tak ingat, dia ada 4, authoritarian, autokratik, pesimis dan yang manja ni mengabaikan. So mengabaikan ni memang selalu kalau ibu ayah yang jenis mengabaikan, anak-anak mereka ni dia senang memberontak, dia suka dapatkan perhatian dekat luar dengan buat vandalism, pecah-pecahkan barang kat luar. Ni biasa mak ayah yang kat rumah, kemahiran dia ialah kemahiran yang tak kisah dengan anak-anak. So kalau yang pampered ni dia pun anak-anak mereka ni jenis yang tak reti nak buat apalah sebab semua tunggu mak ayah. Kan? Tapi tadi doktor tadi yang kalau macam saya mencelah sikit tadi, macam tadi doktor cakap tadi ibu bapa karakter yang bagus tadi tu, ya akhirnya menjadikan anak dia seorang yang berani tadi tu kan. So bagaimana kalau nak gunakan karakter begitu dalam spend time bersama anak-anak ni? Yang karakter authoritarian ni, yang saya kata tadi, bila dia jumpa anak dia, contoh macam dia sentiasa welcome, macam katalah anak dia balik sekolah, naik bas van sekolah, dia tengah buat kerja, so anak dia balik, Assalamualaikum Mama, Waalaikumsalam, buat tak tahu je. Yang tu bukan authoritarian. Kalau authoritarian, anak dia balik, Waalaikumsalam, anak Mama nak minum air ke? So kita layan dia. Itu contoh. Yang kedua, kalau macam dia buat sesuatu yang tak baik, kita bukanlah jenis yang, kan Mama dah cakap macam ni, kenapa tak buat ni? Lepas tu rotan, pukul. Yang tu bukan authoritarian, itu autokratik. Itu tentera punya style. So kalau authoritarian, katalah anak dia buat salah, so dia akan duduk berdua dengan anak dia akan tanya macam, katalah anak yang buat air tumpah, budak-budak umur 5-6 tahun ni kan, dia buat air tumpah. Style mak ayah cakap, dia tak ada tanya kenapa air tumpah. Dia terus cakap, okey, ambil kain lap air. Adik belajar lap air. Walaupun dia 5-6 tahun dia belajar lap air. Memanglah tak sempurna, tapi dia akan tengok. Okey. So authoritarian parenting, dia akan ajar anak dia melalui peniruan. So tiru perkara-perkara yang baik. Dia akan tunjukkan perkara-perkara yang baik. Lagi authoritarian, ibu bapa ataupun ibu berkejaya yang authoritarian ni, mereka sentiasa tanya khabar anak mereka. Mereka sentiasa berdiskusi dengan anak mereka. Walaupun anak mereka 5-6 tahun, 7 tahun masih kecil, mereka, macam saya kata tadi, bagi option pada anak. Dan mereka menggunakan kata-kata yang memberangsangkan. Contoh, adik, Mama tengok adik dapat, adik punya banyak salah lah. Adik tak faham Kenapa adik tak faham? Nanti dia cakap, ataupun tak payah tanya kenapa kan. Kita kata, adik nak faham lagi tak? Adik nak dapat tak? Nak? Okay, nanti adik sama-sama dengan Mama, ataupun Mama dah carikan cikgu tuition ni, nanti adik belajar. So very supportive. Itu authoritarian ibu yang berkerjaya lah. Ataupun kalau dia tak ada umur dia akan telefon anak dia, akan tanya anak buat apa. Dan kalau dia nak pergi mana, dia minta anak-anak dia ni siap sedia awal. Tak adalah kelang kabut nanti. Sebab masa adalah sangat penting bagi ibu yang berkerjaya ini. Okey ke umur? Jadi tapi kan saya bila doktor sharekan tadi tu kan tentang tip parenting apa semua tadi tu kan, saya membayangkan macam mana how to implement dia tu lah, implement tu. Jadi bila saya bayangkan, saya letakkan diri saya lah, bila kadang tu kan kita letih kan, petang, kalau contohnya kan, kalau saya balik saya masak contohnya, biasanya kalau masak tu saya memang tak ada masa untuk bercakap dengan anak-anak sebab ni kita dah penat. Bila dah siap makan dia, saya akan naik atas apa semua, saya tidur je macam tu. Tapi kalau saya tak masak, petang tu kita ada sempat sambil kita makan kat restoran tu kita bersembang. So jadi doktor rasa lah mana situasi dua tadi tu, mana sebenarnya yang lebih bagus lagi sebenarnya? Okey, macam saya kata bagus tak bagus ni depend pada keluarga. Cuma contoh tadi, okey, ambil anak daripada sekolah, katakan okey hari ni anak-anak nak makan restoran ke nak Mama masak.
Tapi kalau mama masak, mama tak larang lah masak hari ni. Kalau nak masak juga, mama buat goreng telur dadar je lah, letak kicap. Contoh. So itu adalah contoh ibu yang authoritarian lah Umul. Jadi Umul rasa yang mana yang lebih baik? Nombor 1, 2, 3. Saya pula tambah option untuk Umul. Saya rasa option tambahan ketiga tu dah macam Jadi option nombor 3. Jadi kita tak ada dah rasa kita, kenapa kita selalu terbeban ibu berkejaya, sebab kita yang fikir sendiri, otak kepala kita yang nak crash. So at least kita bincang dengan anak kita. Contohnya saya ada Haida tepi ni kan. Cakap Haida, balik ni Haida nak mama masak ke ataupun dia tak nak, dia dah geleng dah. Dia tak nak mama masak. So nak makan dekat kedai ke? Tak nak juga. Habis tu Haida nak makan apa? Dia tak tahu. So bila dia tak tahu, ini real case lah dekat sebelah dia Umul. Cuma tak tunjuk je muka dia. Tak tunjuk muka Haida. Tak nak. Jadi dia kata okey, dia tak nak saya masak. Dia tak nak makan dekat restoran. So dia nak apa? Dia cakap makan apa yang ada dekat dalam peti ais je. Macam tu. Kan? So kita bagi option. Lagi Umul, anak Umul tadi apa? Darjah 4 kan? Yang nombor 3 tu? Tadika, 5 tahun. Yang Tadika. So nanti dia pula bergaduh dengan dua orang. Seorang nak makan restoran, seorang nak makan mama masak kat rumah. Ataupun kalau nak mama masak kat rumah, dia kata kat dia, tapi abang kena tolong mama potong sayur ataupun potong bawang. Jadi kita bersama-sama Umul. Jadi kalau kita masak kat rumah, kita masak sama-sama, memanglah kacau sikit dapur tu, tapi kita bagi dia, okey abang bahagian ni, ini bahagian ni, ini bahagian ni. Kita memang kena push juga benda tu. Jadi kalau tapi kalau diorang dah penat sangat macam balik main bola tampar ke apa ke, so kita jugalah mak yang terpaksa, tapi memang kita panggil makan dan kita akan duduk sama-sama. Waktu makan ni, sebab saya dah tak ada waktu lain dengan anak, saya memang pentingkan waktu makan. So walaupun saya penat, saya akan tak makan. Kalau saya tak makan ke diet ke, saya akan duduk tengok diorang makan macam layan-layan diorang makan. Siapkan air macam tu, sudu ke, potong buah, benda yang simple. So sambil-sambil tu kita borak dengan mereka. Mereka pun cakap, mama ni nak kena sign, tu tak kena sign. Kalau tak, saya tak ada masa. Sebab selalu jadual hidup saya, kalau pukul 6, 7 tu, siapkan makanan, pukul 7 makan Umul. Sebab kita kan ada waktu makan kita, sebelum pukul 7 kita makan. So lepas tu kita siap untuk jemaah maghrib. Sampai ke Isyak, kita ada free time. So lepas Isyak, anak-anak dah siapkan barang sekolah, baju sekolah, pukul 10 dah tidur dah. So aktiviti tu sangat sikit, maksudnya aktiviti tu dah tentu ada dan masa kita pun tak banyak. Jadi itulah yang saya buat Umul. Bawa anak balik sekolah, tanya option, apa yang nak, mama penat, nak masak, kalau nak masak, mama akan masak yang simple je lah. Sekarang ada air fryer kan Umul kan, so letak je ikan dekat air fryer tu, dia dah masak dah. Anak-anak pun pandai guna air fryer juga kan. Betul, memanglah maksudnya kita pun memang ada masa dengan anak-anak bila sekejap je kan, macam kadang-kadang tu malam pun sebenarnya lepas makan tu sebenarnya dia dah start penat kan, dah start nak tidur kadang-kadang tu. Jadi sebenarnya bila saya tengok kan, untuk dapatkan masa ni sebenarnya, kadang-kadang tu bila saya selalu sembang dengan parent-parent yang dekat Tadika lah, kat Tadika kan, saya tanya mereka ni kerja jauh, kena drive macam tu kan. Jadi saya tengok memang waktu tu sangat penat kan. Tapi tadi bila doktor sharekan tentang deep sleep ni, saya rasa ibu-ibu ni sangat penting tidur yang cukup ni kan, sebab untuk menampung tenaga yang panjang ni untuk anak-anak ni lah kan, untuk keluarga. Jadi untuk akhirnya lah kan, doktor, soalan saya terakhir ni kan, jadi apa tipsnya untuk ibu-ibu yang berkerjaya ni kan, supaya tetap dapat berikan kasih sayang pada anak-anak ni? Okey, mungkin cara saya tak sama dengan orang lain, tapi kita sharing lah. Sebelum tu mungkin Umul boleh, saya tak nampak siapa yang join kita ni. Saya nampak dekat Instagram je, sebab Instagram saya tak boleh nak lari kan. Kat sini saya nampak ada kawan saya Aimimia, Mulyati, Riana, Nur Fariha Muhammad. Oh ni student saya ni. Syamisa, Husna Aziz, Pizen, Anarisha, Assalamualaikum, Tina Johari. Terima kasih semua yang support.
Thank you so much. Tolong bantu lagi share-share supaya ibu kat luar kat sana. Kita banyak lagi topik dengan Anja ni, dengan Ummul Hafizah. Kita ada 5 siri kan Ummul kan? So Betul. ini siri yang kedua. So nanti banyak lagi perkongsian bersama anja.my. So sahabat-sahabat semua boleh bersama-sama dengan kita sharing perkongsian hari ni. Kalau dekat page ada berapa orang dah yang like atau yang menonton? Berapa? Saya tak nampak kat sini sekejap ya. So terima kasih pada sahabat-sahabat yang join sama-sama pada hari ini. So kita berkongsi-kongsi lah borak-borak daripada ibu untuk ibu Ummul Betul segmen ni. rancangan. Okay, so tadi soalan yang terakhir lah untuk saya sebelum kita berjumpa nanti minggu depan. Kita tak jumpa sebab saya pun lagi Kemboja. Minggu depan lagi kan baru kita jumpa Betul, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, minggu depan lagi tu pun tak ada sebab saya balik Kemboja hari Ahad. So maksudnya 2 minggu kita off, kita akan sambung lagi lah. Betul. Okay. So Ummul, apakah beberapa aktiviti-aktiviti yang penting ya? Macam saya kata, pertama kita tahu aktiviti yang kita buat ni adalah aktiviti yang berkualiti untuk kita dan anak-anak kita, untuk masa depan anak-anak kita. Jadi istilah kurang masa bersama keluarga tu memang betul, tapi kita kena lebihkan masa berkualiti bersama keluarga. Kan memang orang kata saya tak ada masa lah dengan anak saya. Tukarkan ayat kepada lebihkan masa berkualiti bersama anak-anak dan suami. Walaupun kita kurang masa, kita ingat masa tu yang kuantiti tadi. Tapi kita kena sebut kita nak lebihkan kualiti masa yang berkualiti dengan suami dan anak-anak kita. Jadi antara aktiviti-aktivitinya macam saya dah sebut tadi, tapi mungkin nombor 1 aktiviti masak bersama. Yang ni penting sangat. Okay? Yang ni pun saya sebenarnya support daripada suami saya. Saya ni jenis yang macam tak suka sepa dapur, tapi suami saya selalu panggil semua anak-anak datang dan buat aktiviti sama-sama. Yang ni saya nampak. Jadi ada yang memotong bawang, ada potong sayur, ada yang uli tepung. Yang ni best masa kita PKP dulu lah Ummul kita tak buat apa-apa. Jadi kita melibat sama kan, kita panggil libat sama anak-anak semua ni untuk buat aktiviti di rumah. So tak adalah seorang kan dengan gadget, seorang ni dengan game, seorang ni dengan ni tak. Jadi mereka sama-sama. So waktu katalah nak makan pukul 11 atau pukul 12 kita panggil semua datang dapur, ataupun yang kecil tak pandai lagi dia akan macam kemaskan tempat masak. So ini aktiviti bersama. Walaupun kita ni penat-penat, janganlah kita buat seorang, kita panggil anak kita. Ada juga ibu ayah dia tak suka panggil, jadi dia membina tuan di rumah sendiri. Kan membina tuan di rumah sendiri ni maksud apa? Kita yang masak gedebak-gedebuk, kita panggil anak, Siti makan. Kita pula dah hidangkan semua, lepas tu Siti dah makan, dia dah tinggalkan, dia naik atas balik. Mak lah juga yang kutip pinggan basuh, tak nak. Itu kita panggil tuan di dalam rumah. Jadi dia menghambakan pula ibu ayah. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak benda yang macam ni. Okay, yang kedua, mungkin kalau katalah anak kata kita nak bersenam, so kita bersenam sama-sama. Apa aktiviti lagi? Mungkin seorang ibu dia ada waktu kerja yang fleksibel juga. Jadi waktu yang kerja yang fleksibel ni mungkin dia ada rasa macam waktu ni dia nak ambil anak sekolah. So bila ambil anak sekolah dia nak bersama-sama dengan anak dia. Yang ni memang saya sangat jaga jugalah. Kalau saya tak ada, memang saya sangat titik beratkan waktu ambil anak. So bila saya ada, saya memang ambil anak saya balik sekolah. Mungkin saya just bayar je van tu, tapi saya yang ambil anak sekolah. Kan kira van tu pun macam RM100 sebulan tu. Walaupun saya tak ambil anak saya macam seminggu 2 kali, dia naik van tapi 3 kali saya ambil, tak apa. Saya tak kisah. Tapi saya nak ambil anak waktu sekolah. Sebab kita boleh nampak penat dia, kita boleh nampak struggle-nya dia. So bila dia balik kita bercakap, tahniah hari ni dah pergi sekolah, kakak dah buat sesuatu yang baik, tengok kakak penat, maksudnya kakak guna otak dengan baik kan. Tu jemput anak sekolah. Waktu yang lain ialah waktu mereka sebelum tidur. Mereka biasanya akan duduk dalam bilik saya, bukan saya yang duduk bilik mereka, mereka yang duduk bilik saya sebab bilik saya ada aircon, bilik diorang tak ada aircon, panas. Saya pula Ummul ajar anak
tak ada aircon. Memang dia orang minta aircon. Tapi saya Ha-ha. letak kipas sebab saya nak bagi dia orang ni membesar tu biasa. Condition badan mereka kalau mereka pergi mana-mana, balik kampung. Kan kita selalu dengar orang balik kampung tak boleh tidur dekat kampung. Kena duduk dalam kereta baru boleh tidur. Saya tak ajar anak macam tu. Saya ajar anak biar dia susah dulu, senang tu tak ada masalah. Kan? Saya pun cakap dengan anak, mama pun ada aircon. Masa kecil tak ada aircon pun. Ada kipas je. Mama ada aircon ni pun lepas kahwin. Kan? Jadi saya nak biasakan mereka sebenarnya dengan rasa body adaptation pada suhu yang panas. Jadi mereka tak adalah nampak macam ala-ala budak have sangat macam tu kan. Okay. So jadi sebelum tidur tu kita bercerita. Sebelum tidur adalah waktu yang paling best. Kita baca surah Al-Mulk sama-sama. Apa lagi waktu-waktu yang berkualiti ni, sebelum tidur kalau anak-anak yang kecil 5, 6, 7 tahun ni kita bercerita dengan mereka. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat memorable, waktu-waktu yang sangat kita ingat. Apalagi contoh macam hari jadi mereka, kita ingat. Kalau mak ayah dulu-dulu hari jadi anak dia tak kisah pun. Saya pun percaya umur masa kecil tak pernah pun sambut birthday. Betul. Dia sambut. Kan? Sebab kita dulu mak ayah kita macam tak kisah pun birthday ni kan. Tapi sekarang ni birthday ni adalah satu perkara yang anak kita lagi 2 bulan nak birthday dia dah ingatkan kita. Mama, adik nak birthday ni lagi 2 bulan. Dia pula yang ingatkan kita kan. Jadi itulah benda-benda yang memorable untuk mereka. So benda-benda yang menjadi memori buat mereka adalah sebenarnya suntikan emosi kasih sayang dan memori emosi campur dengan perkara-perkara yang mereka inginkan dalam hidup mereka. So tak apalah kita bagi supaya kita pun dapat pahala, mereka pun dapat kasih sayang. Jadi untuk ibu yang berkerjaya, masa yang berkualiti ialah masa yang memberi impak yang positif kepada diri kita dan juga keluarga kita. InsyaAllah kita dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Masya-Allah. Jadi bila kita bersembang hari ni kan petang-petang ni tentang masa berkualiti dengan anak-anak ni, jadi saya tengok memang kita boleh katakan setiap hari Isnin sampai Jumaat tu masa yang berkualiti tu lebih kurang dalam sejam ataupun 2 jam je dengan anak-anak kan. Jadi so saya rasa yalah daripada rumusannya untuk hari ni kan masa berkualiti bersama anak tu, bila Prof kata yalah macam contohnya kalau anak kita tu tak pandai sejarah ke, tak pandai sains ke apa kan. Yang tu kita boleh sub je, yang tu kita boleh bagi dia guru yang mengajar anak kita kan. Tetapi bagaimana masa kita dengan anak tu, quality time bersama dengan anak-anak tu, bercerita dengan mereka ni tentang konsep kehidupan, bagaimana nak menjalani kehidupan yang betul ni kan. Nanti dia balik dia tanya, tadi gaduh dengan kawan kan. Sepatutnya kalau gaduh dengan kawan sepatutnya macam mana? Macam tu. Tetapi based on Islam lah, maksudnya apa yang Allah dah ajarkan sepatutnya kan bila kita berhadapan dengan manusia ni. Saya rasa konsep-konsep yang macam itu yang kita kena berikan kepada anak-anak kita ni supaya mereka ni ada satu jati diri yang kuat. Dia tahu apa dia perlu jalani kehidupan dia seharian tu bagaimana dengan pesanan kita sebagai seorang ibu. Tapi seorang ibu ni kena ada ilmu juga lah dari segi macam mana untuk tentang konsep kehidupan yang betul kan, based on Al-Quran ataupun based on Islam sendiri tu kan. Jadi untuk akhirnya doktor, saya rasa untuk tadi kan doktor kata kita nak melahirkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ni. Jadi saya rasa kita nak satu doa lah kot untuk petang-petang Jumaat ni, mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita satu keluarga ni semua ni, kebaikan daripada Allah. Jadi silakan doktor, boleh doa sikit ya. Boleh insya-Allah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumaat ini 1 Zulhijjah kami dapat bersama-sama dengan ibu ayah yang mendengar sesi dari ibu untuk ibu bersama Anja preschool, Anja.my. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sesungguhnya topik yang kami pilih ini ya Allah adalah topik yang kami rasakan bermanfaat untuk ibu-ibu di luar sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya ya Allah, Kau pandanglah kami ibu-ibu ini ya Allah. Kami ibu-ibu yang mengharapkan keredaan-Mu ya Allah dalam setiap amal bakti kami ya Allah. Untuk diri kami sendiri, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk kerja kami, untuk ibadat kami, untuk masyarakat ya Allah. Ya Allah, kami mengaku ya Allah, kami bukanlah ibu-ibu yang hebat ya Allah. Semua yang Kau beri adalah daripada-Mu jua ya Allah. Kami hanyalah susuk tubuh yang diamanahkan ya Allah untuk menjaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Kau pandanglah diri kami ini ya Allah. Kau pandanglah kudrat kami ya Allah. Kau pandanglah hati kami ya Allah. Andai ada kebaikan daripada apa yang kami usahakan ini ya Allah, Kau hadiahkanlah buat ibu ayah kami ya Allah. Ada ibu ayah kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, dalam waktu kami menguruskan hal keluarga, hal kerja, hal masyarakat ya Allah, kadang-kadang kami terlepas pandang untuk melihat hal ehwal anak-anak kami ya Allah. Kami terlepas pandang melihat suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ibu-ibu yang bekerja ini ya Allah. Sungguh kami bekerja hanya untuk mendapatkan redha-Mu ya Allah, kasih-Mu ya Allah, hanya untuk membantu suami kami ya Allah, hanya untuk membantu masyarakat, untuk membantu insan-insan yang memerlukan kelebihan yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pandanglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak jilul Quran, generasi Al-Quran yang terbaik, yang menjaga kitab Al-Quran-Mu ya Allah, sehingga kami dan mereka menutup mata ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bijak dunia akhirat, anak-anak yang bijak, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang menghormati ibu ayah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, suara-suara mereka, percakapan mereka, perbualan mereka adalah sejuk untuk hati kami, akhlak mereka, tingkah laku mereka, penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kami ya Allah daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama-Mu ya Allah, yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Bagilah mereka sentiasa tahu menjaga diri mereka, membawa amanah mereka sebagai anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ada yang kami lakukan terlepas pandang dan kami melakukan kesilapan. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah asbab daripada dosa itu ya Allah, Kau menghukum kami ya Allah. Kau tutup tabir hijab kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami adalah ibu-ibu yang kadang-kadang rasa letih dan penat ya Allah. Tapi kami kena teruskan juga ya Allah, kerana menjadi ibu tidak bergaji ya Allah, kerana menjadi ibu tidak pernah ada rehat dan cuti ya Allah, kerana menjadi ibu adalah menjadi ibu sehingga mata kami tertutup ya Allah. Ya Allah, andainya nyawa kami diambil ya Allah, Kau jagalah anak-anak kami ya Allah, peliharalah mereka semua dengan penuh kebaikan ya Allah. Ya Allah, berilah kebahagiaan kepada ibu-ibu di luar sana ya Allah. Berilah kebahagiaan, ketenangan kepada ibu-ibu di luar sana ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Hadirkanlah mereka suami yang sangat membantu mereka, yang sentiasa menyokong mereka, yang memudahkan semua kerja-kerja harian mereka ya Allah. Hadirkanlah suami yang sentiasa menyayangi mereka tanpa syarat ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah ibu-ibu di luar sana anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, yang menjadi penyejuk mata, penawar di hati ya Allah.
anak-anak yang bijak, pandai demi untuk agamamu juga ya Allah, demi untuk membina tamadun Islam yang baik ya Allah. Andai anak kami terjerumus dengan perkara yang tidak baik, yang mendekati mereka, kau cepat-cepatlah tarik mereka ya Allah kepada bulatan kebahagiaan, kejayaan, keimanan, ketakwaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Saliha atas doa yang saya kira doa untuk kekuatan kita sebagai ibu-ibu ni, rasa ada suatu energi yang luar biasa petang ni selepas doa yang dipimpin oleh Dr. Saliha tu. Jadi insya-Allah untuk ibu ayah semua, kita akan bersambung lagi rancangan dari ibu untuk ibu ni, ada lagi topik yang lebih menarik lagi. Kita akan jumpa lagi 2 minggu akan datang nanti. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan atau kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Jazakallahu khair yang bersama kita pada petang ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, terima kasih Dr. Saliha untuk petang ini, dan assalamualaikum kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua penonton, pendengar Anja dan Ummu Hafizah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Mari kita mengaji, mengaji kerana Allah, menghafal kerana Allah, Allah sayang kita. Anja sayang adik-adik semua.